Assalamualaikum semua, apa khabar? Hai, berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita untuk hari ini. Untuk hari ini, kita sambung lagi tajuk mikroorganisma ya. Okey, tetapi hari ini yang kita sambung ialah proses hidup mikroorganisma. Seperti yang saya terangkan sebelum ni, mikroorganisma ini merupakan benda hidup. Bermakna, jika mikroorganisma ini benda hidup, tentulah ada proses hidup yang perlu dijalani oleh mikroorganisma. Sebagai contohnya, manusia adalah benda hidup kan. Jadi apa yang menunjukkan bahawa manusia itu adalah benda hidup? Jadi manusia itu perlu bernafas ya. Jadi yang manusia hidup macam kita semua bernafas. Bila dah mati, dah tak bernafas. Maksud yang hidup itu contohnya berkumuh ya. Berkumuh seperti berpeluh ya, mengeluarkan air kencing, berkumuh. Dah mati tak ada, dah kencing kan. Okey, itu yang kita katakan proses hidup mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni benda hidup, ada proses hidup tertentu yang menunjukkan bahawa inilah yang menunjukkan bahawa mikroorganisma ini benda hidup. Jadi ada 3 proses hidup mikroorganisma ya. Iaitu pertama bernafas, kedua bergerak dan ketiga bertumbuh. Untuk hari ini kita akan fokus kepada bernafas ya. Okey. So kita lihat inilah eksperimennya, eksperimen yang pertama. Okey, dalam tajuk mikroorganisma ini muka surat 21 awak boleh rujuk muka surat 21. Okey. So, kalau awak lihat di situ, ya, mikroorganisma ini dalam eksperimen ini awak perlukan tepung gandum, 100 ml air suam, mangkuk, 15 gram yeast, 2 sudu besar gula, sedikit garam. Jadi awak tambah semua bahan tersebut, ulilah sampailah dough itu lembut ya. Sampailah adunan menjadi dough yang lembut. Kemudian awak tutup dengan tuala bersih, biarkan sejam. Dan akhirnya selepas sejam awak akan dapati bahawa adunan roti itu akan berkembang 2 kali ganda dari saiz asal. Ya. Okey. So awak akan dapati dia berkembang 2 kali ganda berbanding saiz asal. Kenapa jadi macam ni? Okey, ini kerana ya yeast yang kita gunakan tadi ya, yeast itu bernafas di dalam dough bernafas di dalam dough. Yeast itu bernafas dan membebaskan gas karbon dioksida. Sama macam kita lah. Kita kan bernafas ambil oksigen, bebaskan karbon dioksida. Yeast pun sama. Dia bernafas kemudian membebaskan gas karbon dioksida. Jadi oleh itu kita dapati di dalam adunan ini ya, awak punya adunan dough tu, adunan tu dia ada, kalau kita buka dalam ni ada ruang-ruang kosong, ada lubang-lubang kecil macam span ya. Itu menunjukkan yeast ini bernafas membebaskan gas karbon dioksida ya. Okey. Video ini menunjukkan proses membuat dough awak boleh tengok kat situ. Okey, ini adalah prosesnya membuat adunan roti. Awak lihat di dalam gambar tersebut ya. Kalau awak lihat di dalam gambar tersebut, awak tengok tu dalam video tersebut, adunan roti itu berkembang ya. Yeast itu bernafas membebaskan gas karbon dioksida. Sekarang adunan roti itu telah pun berkembang 2 kali ganda. Okey, itulah dia. Ya, contohnya ya. Okey, jadi apakah tugasan kamu untuk hari ini? Okey, hari ini tugasannya ialah awak perlu jawab muka surat 10. Sila jawab muka surat 10 ya. Di dalam buku modul PBS. Buku dah dapat semalam kan? Okey, silalah jawab ya muka surat 10. Saya bacakan soalan. Apakah yang dapat kamu perhatikan selepas sejam? Apa awak dapat perhatikan? Adakah adunan semakin membesar? Adunan menjadi lebih kecil? Tulislah jawapan. Bagaimana adunan roti tersebut boleh mengembang? Terangkan. Kenapa berkembang? Tadi saya dah
Terangkan awak macam mana adunan boleh mengembangkan. Tuliskan jawapan. Ketiga, apakah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan roti? Mikroorganisma apa yang kita gunakan? Soalan ni bermaksud apa mikroorganisma yang kita guna untuk buat roti. Akhir sekali, adakah mikroorganisma ini berfaedah pada kita? Okey, yang ini kita gunakan mikroorganisma ini yeast tadi kita gunakan untuk membuat roti. Jadi roti buat roti berfaedah ke tidak berfaedah? Kalau berfaedah tulis ya, kalau tidak tulis tidak. Okey, kerja awak seterusnya ialah salin nota ini. Okey, salin nota ini. Nota ini di dalam awak punya buku Jana Minda Kreatif ada ya. Okey, salin di dalam buku tulis awak. Semalam dah dapat buku. Dalam buku tulis awak tu ada buku tulis sains. Dia kecil sikit. Macam dia buku tu panjang, kecil sikit, tulis sains. Okey, salin ni ya. Yang ini diambil daripada Jana Minda Kreatif muka surat 93. Salin. Okey, itulah kerja awak ya. Jadi saya simpulkan hari ini yang kita belajar ialah mikroorganisma bernafas. Contohnya dalam pembuatan roti kita menggunakan yeast. Jadi roti itu mengembang 2 kali ganda. Itu menunjukkan mikroorganisma itu bernafas dan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, untuk kerja sekolah awak ini ya, nanti saya akan berikan skema jawapan lah, insyaAllah. Okey, sekian. Terima kasih.